Hari ini kita bersama dengan Puan Fadlina Siddiq. Wow, sekarang ni dah popular lah. Ya. Sana sini orang bercerita lah. Dengan 85 pun ada juga. Nampak? Yang tak ada kes pun cuba nak tanya. Tak payahlah. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat. Okey Puan, di talian kita ada senaran kita yang bernama Encik Saiful nak bertanya dengan Puan ya. Encik Saiful, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Silakan Encik Saiful bertanya dengan Puan Fadlina. Okey, Puan, semua saya nak tanya sekarang ni. Semua saya tak tahan dengan hobi isteri saya ni yang agak tak kena sangat dengan orang perempuan lah. Walaupun ada orang perempuan, dia main game. Dia main game daripada petang, bukan kata petang, tengah hari tu sampai ke tengah malam. Kadang 2-3 pagi, kadang sampai ke 5 pagi. Jadi rumah tangga semua terabai. Bukan kata rumah tangga je, nyawa saya pun hampir terabai. Sampai 3 kali saya dah accident dengan jalan apa semua. Kita biasa kita main game, orang lelaki main game apa semua kan. Saya pun main game, tapi berpada-pada. Maksudnya cukup waktu untuk tidur, cepat main game apa semua. Okay. Tapi dia tidak. Sampai ke 2-3 pagi apa semua. Yang paling major sekarang ni main game. Sampai ke 2-3 pagi. Bangun tengah hari apa semua. Anak, saya dah ada seorang anak. Anak makan pukul 5, pukul 6 baru nak makan. Makan pertama untuk hari tu. Jadi rumah tangga terabai. Rumah jangan cakap lah dengan kebersihan apa semua. Bukan saya tak tolong, saya tolong. Tapi masalahnya sekarang ni, hobi main game tu dah hampir-hampir menyebabkan saya hilang kerja. Okey, Encik Saiful, kita dengarkan. Tangga hancur. Okey, kita dengarkan pandangan daripada Puan Fadlina ya. Terima kasih Encik Saiful. Terima kasih Cik Saiful. Itulah dia kita panggil ujian-ujian dalam rumah tangga kita ni semua tak sama. Jadi saya ingat ada beberapa perkara yang sangat penting untuk kita ambil perhatian dalam kes ini. Satu perkara yang penting Cik Saiful, dalam hukum syarak ini apabila isteri sudah pun melakukan satu perbuatan ataupun yang tidak disukai oleh suami, pertama sekali kena nasihat ya. Nasihat ini kena buat. Ad-dinun nasihah ya. Agama itu adalah nasihat. Jadi kena juga nasihat. Yang kedua, kalau berdasarkan cerita Cik Saiful tadi dah marah dah tengking ya. Jadi yang ini kita cuba nak elakkan daripada pergi kepada perkara yang lebih jauh, maka saya sarankan Cik Saiful untuk ambil pendekatan pergi kaunseling ya. Kaunseling ini bukan saja untuk Cik Saiful dan isteri, tetapi kena lebihkan kepada isteri ni dalam konteks kena cari yang juga selain pada rumah tangga adalah bagaimana dia nak menangani ketagihan main game ini. Saya ingat Cik Rahim, Angah, Jeb, ini penting ya, ketagihan game ini memerlukan kepakaran yang berbeza sedikit ya. Bukan saja isu rumah tangga yang perlu dikaunseling, tetapi juga ketagihan ini yang memberikan kesan kepada rumah tangga. Jadi Cik Saiful sebelum ambil tindakan yang lebih jauh sama ada bercerai ataupun apa-apa tindakan lain termasuklah keganasan-keganasan rumah tangga yang kita bimbang berlaku ni, tumpukan dulu kepada proses-proses untuk membaik pulih pasangan dan juga kaunseling. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita ada Zam. Hai Zam. Silakan tanya pada Puan Zam. Okay. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya ni pasal abang saya baru meninggal. Okey. Jadi kahwinan dia dulu bercerai lah. Kahwinan dulu dia kahwin setahun je. Jadi usia kahwinan tu 22 tahun lah. Jadi anak dia ada anak umur 22 tahun. Jadi lepas bercerai tu, anak dia pun tak ambil tahu pasal ayah ni. Dan adik-beradik ayah dia, bapa-bapa saudara. Tapi sebab yang baru ni, dia muncul untuk minta surat mati arwah ayah dia. Saya tahu dia ada hak, tapi kenapa baru sekarang muncul? Patut ke saya bagi sebab nampak dia nakkan duit EPF. Okey. Puan dekat situ. Ada urusan di sebaliknya lah. Itulah. Terima kasih. Terima kasih Cik Nizam Cik Zam untuk soalan itu. Saya bila kisah-kisah macam ni ya, dia memang sangat kita kata memberikan kesan lah ya. Apatah lagi kalau hubungan-hubungan tersebut adalah hubungan-hubungan yang sepatutnya menjadi hubungan yang penting, tetapi kerana mungkin barangkali ujian-ujian dalam keluarga ni menyebabkan perkara-perkara ni berlaku beginilah ya.
Pertamanya Cik Zam, anak ini memang dia punya hak dan kedua, dalam urusan faraid, anak ni mempunyai bahagian yang cukup besar, ya. Bahagian ni cukup besar. Katakanlah dia seorang je anak perempuan, tak ada adik-beradik lain, maknanya urusan harta pusaka tu adalah dia dan pakcik-pakcik lah, ya. Jadi pakcik-pakcik dan dengan dia ni adalah waris yang akan mendapat harta faraid daripada bapa dia. Maknanya adik-beradik bapa dan anak ini. Jadi pertamanya Cik Zam, kita tak boleh nafikan dia, sebab itulah pertama sekali kena buat kita panggil sebagai pengesahan waris-waris, ya. So bila pengesahan waris-waris ni kita akan lihat siapa yang dinamakan dan disahkan oleh Mahkamah Syariah sebagai waris yang berhak. Yang kedua, berapakah bahagian dia yang layak dia dapat, ya. Jadi memang kita tidak boleh menafikan hak dia. Yang kedua, apabila dia minta dokumen yang berkaitan dengan kematian bapa dia ini, saya rasa tak ada masalah untuk bagi, tapi bagi salinan lah, ya, tak ada masalah. Jadi bagi salinan lah. Kalau nak simpan yang original, adik-beradik nak simpan yang original, tak ada masalah. Tapi yang salinan kena bagi pada dia, ya. Kerana dia juga berhak untuk menguruskan dan juga membuat apa-apa urusan yang terkait rapat dengan kematian bapa dia, ya. Dan ada satu hadis yang cukup penting, ya, man qata'a silaturahim, siapa yang memutuskan silaturahim maka dia tidak akan masuk syurga lah, ya. Jadi silaturahim ini adalah perkara yang dituntut oleh agama dan mesti dikekalkan. Apatah lagi ada hubungan-hubungan seperti ini dan terkait rapat dengan hukum faraid sebagai waris yang sah. So memang salah kalau kita nafikan. Dalam masa yang sama kita kena sentiasa ambil pendekatan untuk mengharmonikan suasana dan juga ambil perhatian dan tanggungjawab. Bila anak perempuan ini, bila bapa dia meninggal, tanggungjawab nafkah ni kembali kepada pakcik dia tau. Pakcik, datuk sebelah bapa. Okey. Jadi kalau kita ada anak saudara, ya, abang kita meninggal, kakak, abang kita lah selalunya. Kalau abang kita meninggal, adik lelaki kita meninggal, anak saudara tu jadi tanggungjawab kita dari segi nafkah. Memang itu hukum dan juga undang-undangnya. Jadi memang tidak boleh kita ambil mudah perkara-perkara yang berkait rapat dengan satu, anak yatim, kedua faraid, dan ketiga adalah yang kita panggil sebagai waris terdekat untuk menanggung nafkah anak-anak yatim ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey Puan, ni ada satu pendengar ni. Dia ni suami dia minta isteri dia ni berhenti kerja. Suami dia cakap, kalau kau tak berhenti kerja dalam masa 24 jam ni, aku lepaskan kau. Jadi dia ni dalam kebingungan, dia nak minta nasihat siapa. Dia kata dia dah tanya-tanya juga ustaz kan, tapi dia nak minta juga pandangan daripada Puan sendiri dari segi undang-undang. Macam mana Puan? Okey, alright. Terima kasih Jeb. Ini adalah yang kita panggil sebagai lafaz taklik. Ya, so lafaz taklik ni dia bersyarat. Maknanya syarat dia, kalau kita dengar lafaz tu, kalau awak tak resign dalam tempoh 24 jam, saya akan lepaskan awak, ya. Jadi ada satu syarat yang mesti dipenuhi oleh isteri atau dilanggar oleh isteri, kemudian barulah ada kesannya. Cuma saya nak pesan kepada suami, apabila membuat lafaz-lafaz taklik ni, ya, janganlah buat lafaz taklik yang menyusahkan, apatah lagi lafaz taklik yang kabur. Sebab itulah dalam undang-undang dan syariat kita menggalakkan, ya, ataupun kita menganjurkan semua perceraian secara baik ini mestilah dilaksanakan di dalam mahkamah dengan kebenaran mahkamah. Kalau lafaz-lafaz taklik macam ni je, dia akan jatuh kategori lafaz luar mahkamah dan suami akan dikenakan denda kerana melafazkan cerai di luar mahkamah. Itu yang pertama, ya. Itu senario yang pertama. Jadi sebelum nak lafaz cerai, fikir betul-betul, ya. Fikir betul-betul. Jangan buat syarat-syarat yang bukan-bukan. Aku ceraikan kau dengan segugus bintang di langit. Mana pula kita nak cari segugus bintang di langit tu, ya. Ataupun aku ceraikan kau beribu-ribu lemon misalnya, ya. Tak boleh kita buat syarat yang mustahil, ya, ataupun syarat yang menyusahkan isteri dan mahkamah untuk faham apakah niat kita yang sebenar. Okey, itu yang pertama. So lafaz taklik kena syarat. Yang kedua, mesti lafaz anjuran undang-undang, mesti lafaz dalam mahkamah. Ketiga, dia adalah lafaz, bila taklik macam ni dia adalah lafaz luar mahkamah, maka suami akan didenda kalau sabit, ya, jatuh talak tersebut, ya. Baik, saya nak kembali pada lafaz ini. Lafaz ini secara umumnya dia akan ada beberapa perkataan yang mesti diselesaikan juga. Pertama melalui niat suami,
Yang kedua adalah melalui pengesahan mahkamah. Jadi saya saran kepada isteri tak payah pergi pejabat agama, terus pergi mahkamah, filekan pengesahan lafaz cerai. Sebab apa? Sebab kita nak mahkamah siasat. Pertama, niat suami betul ke dia lafaz begini. Yang kedua, kalau ada perkataan-perkataan yang kita panggil tak berapa jelas ya Jeb, macam contoh saya akan lepaskan awak. Kalau ikut saya tak jatuh, sebab akan ni maknanya masa depan akan datang. Kalau dia cakap saya lepaskan awak sekarang, itu jatuh sebab dia cakap sekarang saya lepaskan awak. Tapi Puan macam lepaskan tu dia memang merujuk pada bercerai lah. Ya, sebab itu juga kita kena bawa benda ini ke mahkamah supaya mahkamah boleh siasat niat suami. Kadang-kadang orang cakap lepas tapi dia kata dia tak maksud pun cerai. Dia kata lepas tu maksudnya saya bagi je dia kebenaran untuk keluar sekejap, fikir. Kan dah jauh maknanya kan? Dah tak ada niat cerai pun sebenarnya. Bila nak sebut tentang cerai, kena sebut perkataan yang jelas. Saya ceraikan awak, saya talakkan awak. Itu jelas. Itu tak perlu niat. Sebab memang niatnya memang perkataan ni jelas, cerai dan talak. Tapi kalau lepaskan, kiasan-kiasan macam itulah, saya lepaskan awak dengan dengan ke mana-mana saja awak nak pergi. Jadi benda-benda macam tu memerlukan niat yang lebih spesifik. Jadi perkataan lepaskan tu entah dia bagi ke kau kerja, aku lepaskan lagi kau kan. Jadi dia bingung kat situ kan. Itu Jeb dah boleh jadi ustaz dah tu, dah boleh. Dia dah boleh buat perkiraan macam tu. Baguslah maknanya dah boleh. Sebanyak dah berapa episod kita ni, maknanya Jeb dah boleh bagi nasihat tu. Saya bagi tauliah nanti.